Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Saya Irwan Muhyiddin dan Alhamdulillah anda bersama-sama dengan saya dan insya-Allah juga bersama-sama dengan Abang Yus dan Anip dalam Aki Show. Dan tak lupa juga Bungah dan Teacher Jaja insya-Allah. Dan hari ini episod yang ke-16 Aki Show. Macam biasa kita dalam segmen Aki Kitchen insya-Allah Bungah dan Teacher Jaja akan menunjukkan macam mana nak menyediakan satu hidangan yang diberi nama keli kencur. Sebelum tu Ramadan Al-Mubarak. Masya Allah, semoga Ramadan ini yang paling baik untuk kita semua insya-Allah. Dan mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ni kita dapat meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Dan insya-Allah dalam Aki Show juga kita akan insya-Allah dalam segmen Akademi, Bang Yus dan juga Anip akan berbincang tentang macam mana kita nak melalui Ramadan Al-Mubarak ini, bulan Ramadan ini dengan diet yang sebaiknya insya-Allah. Dan dalam episod ke-16 hari ini kita ada satu segmen baru yang kita nak perkenalkan kepada anda semua. Aki Shop. Kalau nak tahu kena tunggu sampai akhir rancangan insya-Allah. Ada satu segmen yang dinamakan Aki Shop dan Tadi baru kita bincang banyak promosi yang kita nak tawarkan kepada anda semua dalam Aki Shop. Okey? So jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Aki Show. Assalamualaikum, Bungah di sini. Khabar bersama lagi dalam segmen Aki Kitchen di Facebook Live Aki Show. Hari ini Bungah bersama sekali lagi dengan anak Bungah. Khabar. Okey, hari ini menu yang Bungah sediakan, Bungah nak introduce dekat you all. Kalau dekat sini bahagian Kajang ni, bahagian Klang Valley ni je, mak kuranglah jumpa makanan keli kencur ni. Kalau Jaja pernah tak nampak kat area kedai makan ni? Kedai makan pun tak pernah lagi jumpa yang buffet banyak-banyak tu kan. Tak ada jumpa. Tapi kalau dekat kampung Bungah, Sungai Besar, kalau bazar Ramadan tu, kalau ada banyak-banyak tu 10 gerai tu keli kencur saja. Nampak menarik tak menu ni? Maknanya bulan puasa je lah yang banyak mak? Tak juga. Tak juga. Tapi kalau macam hari biasa, kedai dekat area-area kampung memang banyak lah. Memang hari-hari memang ada keli kencur. Makanan orang Jawa kan? Makanan orang Jawa. So, kita pergi kepada menu keli kencur ni. Bahan-bahan dia ialah Jaja. Okey, untuk bahan-bahan keli kencur ni, macam yang pentingnya ialah semestinya lah ikan keli kan. Okey, kalau nak guna ikan lain, tak makan ikan keli pun, pakai ikan lain pun boleh, tak ada masalah. Okey, tapi kalau ikut resipi tradisional, dia bakar tau je. Dia bakar pakai arang. So dia akan salai lah, macam salai. Dia sebenarnya nak dapatkan rasa smoke daripada arang-arang tu kan. Yes, itu tradisional lah. Cuma sekarang ni Bungah inovasi sebab kita dalam keadaan yang busy dengan anak-anak. So Bungah grill je. Okay, so grill. Okay, next kita gunakan bawang kecil ni, bawang merah kecil and belacan. Okay, and benda wajib yang kena ada juga is kencur. Okay, kencur.
Next, cili api untuk bagi rasa pedas-pedas sikit. Kalau anak-anak tak makan pedas, tak cili api pun tak apa kan Mak kan? Ya betul. Okay, ni bawang putih and santan. Okay, last sekali dah semestinya lah garam dan gula. Kau rasa tak makanan orang Jawa ni simple. Bahannya sangat simple. Bahannya sangat simple dan you all pun boleh buat. Jangan cakap tak ada masa nak masak. Betul. Sebenarnya kita masak ni, kita adakan masa tu insya-Allah. InsyaAllah siap. Sebisi mana pun kita. Sebisi mana pun mesti siap. Okey. Dan dalam kita nak menyambut Ramadan ni kan, kita prepare dulu bahan untuk kita buat sahur. Betul. Kita masak-masakan untuk husband dan anak untuk masakkan sahur, dan kemudian kita buat preparation untuk makanan buka. Agak-agak balik kerja kan Mak kan? Jalan betul. jam lambat, balik-balik tinggal masak je. Bahan semua dah ada bahan kan. semua dah ada, betul. Teringat pula bazar Ramadan kita dulu Allah, hai. Kita jual karipap dulu kan? Masa kita jual karipap dulu, ya Allah. Hujan ribut. Hujan ribut. Masa kita nak memperkenalkan karipap bunga sebenarnya, kami start daripada jualan kat college dengan student-student, dengan cikgu. Kemudian kita pergi ke MPKJ. Kemudian kita mengorak langkah sekali lagi pergi ke bazar Ramadan. Mula-mula kita nak dapatkan hasil tu satu hari RM50 pun susah. Tapi sampai orang kata bila orang dah beli, dia akan repeat. Betul. So itulah momen yang paling sukar untuk dilupakan kan. Nak dapatkan kepercayaan orang tu bukan senang. Bukan senang. Dan kita pun pernah lalui macam mana ribut, macam mana hujan kan, terbang-terbang. Sedih. Okey, jom. Okey, jom lah Mak, kita start. Nanti kan banjir pula kat sini kita cerita. Okey, kita ni kalau dah bercerita lama-lama nangis. Tak habis satu slot ni, habis cerita je. Masak ni dah lagi. Okey. Kita kalau Bunga suka tumis dulu bahan-bahan ni tadi supaya nanti dia tak maung. Tahu maung tu apa? Tahu lah. Bagi orang mesti dah tahu kan. Bagi orang mesti tahu. Tu kat belakang. Banyak kali kan kita cakap kan. Banyak kali dia cakap. Kita tak nak bagi rasa mentah-mentah. Mentah tu kita tak nak. Okey. Saya biasanya Bunga akan tumiskan bahan-bahan ni tadi. Bawang putih, bawang merah, cili api dan juga belacan. Yang paling utama kita punya cekor lah. Cekor tu sebagai main ingredient dia. Kalau yang lepas lengkuas sebagai main ingredient. Okey Mak, kalau kita tak pakai belacan, boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita guna udang kering ke ataupun ikan bilis ke. Dia sebenarnya depends. Kalau misal kata orang tu tak suka nak bau, ada yang tak boleh makan belacan kan. Tak letak pun tak apa. Tak letak pun tak apa. Tak apa. Macam Mak cakap, tak ada bahan tak ada bahan pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Jangan cakap tak boleh masak. Bukan jadi penghalang. Dia macam masak, lebih kurang masak lemak pun ada. Masak lemak cili api. Bezanya masak lemak cili api pure Negeri Sembilan, kita tak gunakan bawang merah dan bawang putih. Kita hanya menggunakan cili api dan kunyit sahaja. Okey. Tapi rasanya marvelous. Dulu Bunga masak lemak ni kan Mak guna bawang merah, bawang putih kan. Kan dia rasa dia maung tau, kurang. Tapi bila belajar dengan Jaja, Alhamdulillah lah, kira Mak pernah buat untuk masak catering kenduri kahwin. Dia minta daging salai masak lemak 2,000 pack. Dan Alhamdulillah masa tu customer sangat berpuas hati. Oh, masa tu beza dia lah. Tips dia, tak payah guna bawang merah, bawang putih, just cili, serai, kunyit. Simple. Orang kata less is more better kan. Okey, dah nampak dia punya masakan kita dah naik bau. Dah garing-garing. Dah garing-garing ni kita tak tumbuk. Okey, gunakan lesung batu. Tak ada lesung batu, pakai blender pun boleh. Tak ada masalah. Kita agak tradisional kan, orang kata apa dia punya. Kalau tumbuk ni rasa dia lagi naik lah. Kan. Hari ni dengan baju rambu-rambah. Tengok Mak masak baju rambu-rambah apa boleh tahu. Ada masalah. Jaja kalau dia dah start menari, kita kadang-kadang nak nyetopkan dia. Satu challenge untuk Mak. Kita nak bagi kurangkan rasa penat kan? Kita enjoy kita punya kerja. Actually kalau misal kata kalau kita dah start buat curry pop tu,
You all cuba bayangkan kita satu hari tu production kita, kalau inti sahaja. Kalau kita dah claim sahaja. Satu hari nanti Bunga akan buat live lah juga Macam untuk mana macam nak mana buat kita karipap. claim buat karipap kan. Kita boleh siapkan 500 dalam masa 3 jam. 3 jam sahaja. 3 jam 500 pieces. 3 jam tu bersamaan dengan 5 kilo tepung. 5 kilo tepung. Betul? Okey, bukan senang tau dengar bunyi karipap. Ramai yang kata ada karipap je. Tapi di sebalik tabir tu diorang tak tahu macam mana penghasilan dia. macam mana penghasilan dia untuk kita hasilkan karipap yang berkualiti. Sampai kan Bunga kadang jomlah kita rehat. Rehat tu bukan pergi mana tau. Rehat tu pergi ambil anak solat. Itu sahaja rehat kami. Pas balik sambung balik. Sambung balik. Itulah orang kata terapi. Sampai terapi. Kita pergi ambil anak walaupun dalam keadaan yang hektik, jalan yang busy, itulah terapi kami sebenarnya. Sebab itulah orang kata love what you do, not love what you want to do. Yes, betul. Okay? Betul. Okey. Okey. Dia sebenarnya tak perlu nak lumat-lumat sangat je. Tak payah lumat, macam ni pun dah okey. Dia just nice. Okey, Bunga kata dah macam gini ya. Boleh kamera tunjukkan? Okey, lumat-lumat macam gini. Itu pun dah cantik. Ini pun dah cantik. Dia Bau cantik dia dah. pun dah Sebab dia ada naik kan? Dia ada apa nama? Allah Allah jatuh pula mak. Selih. Selih. Tahu tak selih tu? Selih. Selekeh. Nampak tak selekeh Bunga tu? Kadang-kadang je. Kadang-kadang je. Okey. Kita kaut je. Janganlah kaut pakai tangan kan. Pijau pula tangannya. Pijau pula tangannya. Kita kaut lah pakai spatula ni ya. Silikon. Okey. Daripada minyak tumisan tadi, Bunga tumiskan lagi sikit supaya dia punya bahan tadi tu dia mesra. Mesra. Nampak tu pecik-pecik Ini bau Jaja dia. kalau pecik-pecik dia lari. Lagi satu dia Jaja kalau dia tak nak apa yang mak suruh buat tu, goreng ikan keli. Itu dia allergic. Dia lari Betul. dulu. Betul katanya. Okey, terus masukkan masukkan santan. Kalau pakai santan pure lagi sedap kan? Santan pure lagi je. Oh, lah tak saya nak cakap ni santan pure lagi sedap. Ini santan pure lah ni. Ya. Saya belum bercakap lagi. Okey. Tapi kalau nak tahan lama pakai santan kotak. Santan kotak. Sebab santan kotak kan dia dah ada bahan pengawet dekat dalam. Tapi rasa dia lain. Rasa lain tak sedap. Biasa kalau mak saya pun kat rumah dia kukuh duduk lah bawah tu kukuh dengan cucunya duduk kat belakang. Lagi Kukuh sedap. Ya? Kukuh. Kalau mak kukuh tu terbalik. Dia tak sampai kukuh. So kita pakailah mesin je. Okey, lepas dah siap macam ni, kita masukkan dia perasa. Bahan and then perasa. siap. Okey. Cepat tak? Bahan perasa sangat cepat. Sangat cepat. Menu ni sangat sesuai dah kalau nak cepat-cepat balik kerja kan untuk bulan puasa nanti. Kita letak gula sikit. Tak lama lagi kita nak sambut puasa dah kan mak kan? Dah nak Ramadan. Dah nak Ramadan. Lagi nak buat biskut raya. Moga kita bertemu bulan Ramadan kali ni. InsyaAllah. Amin. Okey, nanti jangan lupa juga nak tengok cara-cara buat kuih raya dekat dalam Aki Show by Aki, apa yang bahagian baking tu? Baking dengan bersama Akilah tu. Bersama Aki. Mana tak itu Bunga tak ni sangatlah. Okey. Tengok. Dia sekejap je tuan-puan. Sekejap sangat masaknya. Dah mendidih tengok. Dah mendidih. Sedapnya. Ini favourite ayah. Bukan ayah ngah. Bapak Bunga. Haji Samuri. Dia kalau bulan puasa tu kalau boleh hari-hari Tok Bah hari-hari nak makan keli kencur sampai anak-anaknya kembang tekak. Itulah dia punya favourite. Macam mana kan? Abang selalu cakap dulu dia susah je. Dia kalau dia nak makan, contoh kalau dia nak makan sampai satu tahap tu je, dia pernah makan nasi putih dengan minyak ikan saja. Minyak ikan saja. Dia biasanya kalau dia nak bagi kami ni anak ni yang nakal sikit ni muhasabah diri, dia ceritalah zaman-zaman susah dia dulu. So bagi macam kita ni tersedar sikit, kamu ni sekarang ni dalam keadaan yang abah mampu untuk bagi adakan makanan. Tengoklah anaknya Ya dia anaknya sihat. Membesar dengan jayanya. Tapi tak apa, mengaku proses kurus juga. InsyaAllah. Ni dah letak bahan perasa ni tadi? Ada. Okey.
Allah, hai baju rambu-rambu ni. Macam ni pula. Kalau kita tak payah letak garam banyak sangat sebab bila kita dah masuk ikan ni tadi, ikan ni dah garamkan. So dia dah akan bagi flavor pada kuah kita tadi. Pakai garam dengan kunyit je kan Mak kan? Untuk gaul. Sebenarnya je kalau kita masak Mak duduk sana lah. Senang salah saya nak kacau. Okey lah. Nasib baik jajan kecil. Kalau jajan besar ke, Tak muat lah kita nak duduk sama-sama kat sini. penuh set kita. Penuh. Okey, macam ni lah. Sedap bau dia. Abang Iwan, sedap tak baunya? Okey. Tak mau. Tak mau. Okey, itu sahaja perkongsian bunga untuk kali ini. InsyaAllah kita akan share lagi resepi-resepi yang menarik pada minggu yang akan datang di segmen Kitchen. Facebook Live Aki Show bersama Bunga dan juga anak Bunga, Caca. Banyak perkongsian-perkongsian yang akan kami kongsikan. Tak semestinya Bunga akan kongsikan makanan Jawa. Mungkin kalau diberi kelonggaran atau keizinan, Bunga akan buat western ke, makanan Siam ke, Thai kan. So ikutlah, you all boleh komen makanan apa yang you all nak Bunga masak. Resepi apa yang nak Bunga share kan? Kongsikan. You all boleh komen dekat bawah. Komen kat bawah ni supaya semua orang dapat manfaat. Bunga juga boleh dapat manfaat dan Jaja juga dapat manfaat. Kami tidak memandang bahawa kami bagus, tetapi kami juga dalam proses untuk memperbaiki dan belajar dan sehari ke sehari. Okey, itu sahaja perkongsian Bunga untuk hari ini. Episode segmen kali ini. Untuk segmen kali ini, Bunga Masak Keli Kencur. InsyaAllah kita jumpa di segmen yang akan datang. Selamat mencuba. Kabare kabeh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi. Salam 2 Ramadan Abang Yus. Salam 2 Ramadan. Selamat berpuasa semua. Jadi terliur betul lah tengok Bunga dengan teacher Jaja tadi masak. Ya Allah, saya tak boleh betul sebab favourite saya memang ikan keli Abang. Oh ya ke? Samalah kita. Sebab semalam baru je saya buka puasa dengan ikan keli. Lepas tu tadi baru je dihidangkan dengan ikan keli ada daripada Bunga dan teacher Jaja tadi. Jadi anda boleh cuba resepi yang ditunjukkan oleh mereka kerana saya lihat dia punya resepi Jawa ni Bang Yus, dia menggunakan alat-alat yang sihat jugalah. Ya, maknanya dia kurang menggunakan minyak, gula dan sebagainya. Ya, bagus, jadi anda boleh cuba dengan resepi yang dah dikongsi sebentar tadi, insya-Allah. Jadi Abang Yus, hari ni background kita ni agak special sikit pasal pertama kali kita gunakan whiteboard sebagai kita punya medan kita untuk berkongsi sesuatu lah. InsyaAllah hari ni kita berkongsi tentang apa Bang Yus? Hari ni kita nak berkongsi berkenaan pemakanan sihat ya di bulan Ramadan. Betul. Jadi di samping kita menggandakan amal ibadah kita,
jangan lupa pada kesihatan juga pun kita nak gandakan juga. Kita kena pilih makanan yang betul. Yalah, kita satu hari suntuk kita dah berpuasa. Betul. Jadi macam mana cara kita nak berbuka puasa, macam mana cara kita nak bersahur, itu yang akan dikongsikan. Pemakanan sihat tu satu, dan inilah peluangnya kalau sesiapa yang nak kurangkan berat badan ya. This is the time nak start lah. Time bulan puasa ni bila memang secara semula jadinya kita kurang makan, dan kalau kita pilih makanan yang sesuai, ini boleh membantu juga untuk mengurangkan berat badan. Betul, sebab bulan raya nanti kita nak pakai baju Melayu agar segak, cantik, mesti kita nak cubalah untuk kurangkan berat badan. Ya, dan kena ingat hari raya nanti semua nak makan macam-macam kan? Yes. Tapi jangan tertipu Abang Yus. Kadang-kadang bila kita timbang bulan puasa ni, kadang berat turun tu sebab air yang tak ada. Ya, betul. Jadi Abang Yus dan saya sendiri insya-Allah akan sama-sama berkongsi lah bagaimana cara yang betul kita nak mempraktikkan cara pemakanan yang baik, yang betul di bulan Ramadan ni, insya-Allah. Betul. Yang pertama sekali, I think kita share dululah cara berpuasa cara sihat ya. Apa yang sepatutnya kita lakukan semasa berpuasa ni. Okey, kalau saya dah siap-siap tulis kat whiteboard ni senang. Okey, berpuasa sihat, I think point yang pertama kena ingat ni, jangan tak sahur. Mesti bangun sahur. Sahur ni dah lah sunnah satu. Lagi satu, sebab kita nak berpuasa di sepanjang hari kan, jadi kita perlukan tenaga. So jangan tak sahur. Dan nanti kita akan kongsikan apa yang patut dimakan sewaktu sahur. Okay? Kena minum air secukupnya. Okay, ini juga penting sebab kita nak kena make sure kita hydrate. Tapi ini pendapat saya lah. Kalau you all pernah dengar, selalunya orang kata sehari kena minum 8 gelas air. Betul kan? Lebih kurang 2 liter. Tapi sebenarnya dalam pendapat saya lah, tengok juga keadaan you macam mana. Kalau you jenis tak aktif, selalu duduk rumah, tak banyak bergerak, mungkin tak perlu kot minum 8 sampai 2 liter air tu. Kalau dia seorang atlet, mungkin lagi lebih dia perlukan. Ataupun kalau you sentiasa bergerak, bekerja di luar panas dan sentiasa berpeluh, mungkin you memerlukan 2 liter air tu. Bergantung kepada badan sendirilah ya. Because badan kita dah ada natural mechanism untuk kontrol air tu. So kalau macam air berlebihan, katakan you minum sampai 5 gelas kot time sahur, lepas tu you akan kencing dan buang semua air tu pun. Dan kalau badan you boleh detect you kekurangan air, badan akan sendiri conservekan air tu. Conserve maksudnya? Maksudnya simpan air tu. Jadi pengurangan air dalam badan ni ada 2 cara. Satu daripada aktiviti seharian yang kita lakukan, dan lagi satu adalah secara semula jadi, macam kita berpeluh, kita bernafas, ya, benda-benda tu akan kurangkan air dalam badan. Tapi masa bulan puasa ni susah sikit kot nak achieve 2 liter ataupun 8 gelas air tu. Jadi nasihatnya adalah untuk minum secukupnya. Ya. Kurangkan garam dan juga kurangkan kafein, kerana garam dan kafein ni boleh mengakibatkan dehidrasi ya. Dahlah kita air tak cukup. Kalau you minum tak cukup, you banyak pula makan garam dan kafein ni, akan lagi cepat kekurangan air. Abang Yus, kalau boleh jelaskan lagi, garam ni sebenarnya adakah garam halus tu sahaja? Mungkin garam tu ada makanan yang bergaram lain. Ya, termasuk juga makanan-makanan yang bergaram lah, ataupun seperti kicap ke yang you tambahkan, kurangkan juga. Kicap masin tu kan? Ya. Makanan-makanan proses pun kena kurangkan, sebab selalu kandungan sodium dalam makanan proses ni agak tinggi. Sebab tu saya nak tanya tadi, garam tu adalah sodium. Jadi kadang-kadang kita tengok dekat label tu, ada sodium yang tinggi, itu adalah kandungan garam yang tinggi. So kurangkan. Bersederhanalah dengan makanan. Maksudnya kat sini jaga porsi makan. Okey, selalunya kalau pakar nutrisi atau dietitian, diorang akan nasihatkan kalau dalam pinggan tu Anip, katakan kita draw pinggan lah. Okey, selalunya diorang akan nasihatkan macam gini. Suku ini pergi untuk karbohidrat. Saya pernah dengar ni, dia punya nama diet tu suku-suku separuh. Inilah yang dimaksudkan. Suku ni protein dan separuh ni adalah sayuran. Okey. Kadang-kadang yang salah faham tu, dia letak karbo dekat sini Abang Yus. Kat sini salah. Okey. Masalahnya dengan porsi yang macam ni, tengok pinggan jugalah. Kalau pinggan tu besar, walaupun karbo tu suku pinggan, tapi porsinya still banyak. Jadi gunalah pinggan yang sepatutnya. Okey. Sayur ni kena lebih. Okay, you can't eat enough vegetable lah. Okay, sayur ni memang kena lebih. Lagi satu tips kalau nak ukur karbohidrat lah. Okay, kadang-kadang boleh juga menggunakan genggam.
Okay, so make sure nasi yang you makan tu tak lebih daripada segenggam. Segenggam Ah, Bagi saya banyak juga segenggam ni. ya, jadi jangan lebih. Jangan lebih segenggam. Protein pun jangan lebih segenggam. Protein ni tengoklah ikan ke, ayam ke, daging ke, alright. Dan sayur ni 2 genggam. Okay, sayur banyak tak apa. Right? Itu porsi makan lah. Okay, kalau kena berbuka makan nasi, ingat-ingatlah guna dengan porsi yang ini. Suku separuh, okey? Ya. Lagi satu, jangan gelojoh waktu makan. Okay? Itu pun Nabi pesan tu. Ya, betul. Sebab jangan perut kita nanti terkejut. So bila berbuka tu, buka dengan kurma dulu, minum air sikit, slow-slow, dan baru kita makan. Betul. Jangan terus nak walap semua. Betul. Jadi gelojoh ni pun satu istilah yang patut kita ambil tahu, sebab kita makan banyak dan kita tend untuk makan lagi dan lagi. Sebab saya sendiri ada pengalaman demikian. Saya suka makan laju-laju kan. Jadi saya dah lupa saya banyak mana yang saya makan, jadi saya terus makan. Bila you makan laju-laju macam tu pun dia tak sempat nak rasa kenyang. Betul. tu. So jadi you akan makan. Kalau you makan slow-slow, dia akan cepat rasa kenyang. Betul. lagi. Betul. Alright. Dan ini adalah berpuasa secara sihat in general. Tapi macam kalau tadi kita nak menggunakan bulan puasa ni sebagai titik permulaan untuk mengurangkan berat badan, dan tips-tips untuk kurangkan berat badan ini yang saya share. Okay, pertama sekali, kurangkan makanan berminyak. Right? Kurangkan berminyak, kurangkan garam, ni semua kita dah explain. Kurangkan juga kuih muih di bulan puasa ni. Sebab apa kuih muih? Adakah kandungan dia? Kuih muih ni sebab utamanya adalah kandungan karbohidrat, dan lebih spesifik lagi adalah kandungan gula. Okey, kalau nak betul-betul brutal, saya akan letak kuih muih ni belah sini, langsung tak boleh. Wow. Tapi tak brutal. Bulan puasa kita faham, sebab kadang-kadang ada kuih-kuih yang hanya bulan puasa je yang kita jumpa. Betul tak? Okey, jadi bolehlah berpada-pada makan kuih. Mungkin 2-3 kali seminggu ke? Bukan tak boleh boleh. Abang Yus cakap boleh. So kita kurangkan. Mungkin 2-3 kali seminggu bukan 2-3 kuih sehari. Okey, so kurangkan kuih muih. Selalunya kuih muih ni sebenarnya untuk kandungan gula tu lah, because kandungan gula dalam kuih selalunya tinggi. Banyak kan, tinggi, dan kalori juga akan tinggi. Bila gula tinggi, kalori akan naturally tinggi. Ini kita betul-betul draw the line. Kalau you nak kurus, you nak kurangkan berat badan, 2 ni memang kena kurangkan. Okey, pertama, bukan kurang, tak boleh langsung. Jangan ambil gula langsung. Okey, kecuali pangkah ni tak boleh langsung. Kecuali daripada buah. So natural sugar. So kalau you makan buah, tak apa. Okey, tapi buah pun kontrol juga porsi dia. Tapi jangan ambil gula lain selain daripada tu, gula tambahan. Okey. Air manis pun jangan ambil langsung. Okay. So kalau you pergi bazar Ramadan tu, gerai yang jual balang-balang berkala-kala tu, itu bukan sahabat anda. Minta maaf siapa yang jual air. Tapi siapa-siapa yang nak kurus, ini air manis ni jangan. So you hanya minum air kosong, plain water. Okay, plain water sahaja. Okay, yang lebih baik campur sedikit hirisan lemon dalam tu. Yang itu saya suka. Sebab ada rasa sikit lah kan. Bukannya kosong saja. Kalau nak minum kopi atau teh boleh, tapi kopi atau teh kosong. Okay, jangan campur. Tapi jangan berlebihan sebab kita nak kurangkan kafein tadi. Betul. Okay. So ini adalah tips-tips untuk kurangkan berat badan sempena bulan puasa ni. Kita juga tulis belah sini adalah contoh menu contoh menu. Dah siap contoh ni untuk sahur, iftar dan juga more. Okey. Now, untuk sahur, ingat tadi kita kata jangan skip sahur kan? Jangan tak sahur, sebab sahur adalah makanan yang penting untuk membekalkan tenaga sepanjang hari. Okey, untuk sahur ni apa yang kita recommend, of course minum air kosong. Boleh juga minum susu. Okey, susu ni saya sarankan lah, tak payahlah nak minum susu low fat tu. Kalau nak minum susu, minum je full cream terus. Apa beza full cream dengan, saya pun keliru, apa beza low fat dengan full cream ni? Sebab susu, lemak susu tu adalah good fats. Good fats ni mengenyangkan sebenarnya. So elok minum je. Lagipun bezanya tak banyak sangat dengan low fat tu. So minum je full cream, it's okay. So kalau you conscious sangat nak minum susu tu, sekarang dah banyak alternatif. Kita boleh minum susu daripada tumbuhan. Contohnya almond milk, walnut milk pun dah ada. Macam mana dengan susu soya? Susu soya kalau boleh kurangkan, sebab susu soya selalunya banyak kandungan gula. Okay, unless you boleh minum susu soya yang kosong, yang tak campur gula. Okay.
sarankan juga untuk makan kurma. Okey, Minggu lepas kita cerita kurma. Ya, minggu kalau lepas ingat kita lagi. dah cerita kurma. So boleh 1 hingga 3 biji. Ini juga bergantung pada jenis kurma ya. Kalau kurma ambar atau majul yang besar-besar tu janganlah banyak sangat. Betul. Right? Dan juga buah porsi yang memadai. Okey, mungkin dalam semangkuk kecil Boleh ke abang buah. suggestkan jenis buah yang berserat kan, yang banyak serat, betul? Buah banyak serat dan buah yang banyak air. Banyak air. Okey, supaya ingat tadi kita nak penting untuk hidrasi kan. So air daripada buah juga boleh membantu. Okey. Right? So tembikai ke betik ke ya. Selain daripada tu boleh juga makan nak makan yang karbohidrat boleh, tapi berpada-pada pilihlah yang karbohidrat kompleks ya. Seperti Karbohidrat kompleks ni supaya last week juga kita Betul. discuss pasal GI value index. ingat tak? GI index, okay. So GI index yang rendah ni supaya kadar pencernaan tu Pembakaran. gula tu glukos tu kurang, lebih lambat ya. so dia boleh bertahan lebih lama. Ya, betul. So you tak adalah sugar crash. Okay. So boleh contohnya seperti nak makan overnight oats. Overnight oats ni sangat popular lah kat Malaysia sekarang ni kan. Overnight oats ni oats yang you dah campurkan malam sebelum, dah simpan dalam fridge at least 4 jam macam tu, you boleh makan. Roti, kalau nak makan cari roti yang whole grain ya. Yang gardenia hijau tu, betul? Gardenia hijau boleh, tapi yang lebih baik gardenia yang purple tu. Yang purple. Kalau Massimo tu yang orange tu kan? Ya, tapi Saya ni dah susah sikit nak cari. Tak semua kedai ada. Kalau jumpa yang purple tu lagi, apa dia panggil, Canadian purple wheat or something like that. Bila makan tu memang rasalah dia punya biji rain dia kan. Ya, yang itu GI dia memang rendah, below 40. Okay. Roti putih kalau boleh jangan makan. Yogurt pun boleh, tapi yogurt cari yogurt natural ataupun masam sikit kan? Ya, ataupun yang manis yang tak ada perisa tu, dan ataupun Greek yogurt. Ya. Greek yogurt. Jangan makan yogurt yang mana ada tulis low fat tu, sebab yang low fat yogurt tu sangat banyak kandungan gula dia. Kan? Ya. Telur boleh, telur juga boleh membantu untuk mengenyangkan sepanjang hari. Lagi satu yang boleh adalah muesli. Apa tu muesli? Muesli ni dia macam cereal tapi dia banyak serat. I see. Tapi jangan cari muesli yang dah terlampau banyak campuran, seperti campuran buah-buah kering tu. Buah-buah kering tu banyak juga gula. Alright? Cari muesli seasli yang boleh. Cereal kurangkan, ataupun kalau boleh jangan langsung, macam cornflakes ke Cocoa Pops. Tapi dia kategori biji rain nama Yus. Dia kategori biji rain tapi dah banyak proses dan dah banyak campuran gula. So kalau you nak makan grains, makan oats ataupun makan muesli. Muesli ataupun roti Ya, baik. oats pun boleh. Kalau tak nak overnight oats yang biasa tu campur susu dan maniskan sikit dengan natural sweetener. Baik, Okay. Untuk pemanis kat sini saya sarankanlah jangan masukkan gula langsung, tapi gunakan buah-buahan ya untuk memaniskan. Seperti kurma ni, kalau you tak nak makan kurma sebiji pun, you boleh cubit masukkan dalam ni. Okey, dan kita blendkan sekali ke. Ya. Dari segi nasi Abang Yus, nasi ada banyak jenis. Setengah orang kena makan nasi kan sahur. Betul. Okay, kalau makan nasi boleh juga, tapi kalau you makan nasi tak usahlah makan yang lain-lain ni. Okay, kalau makan nasi ingat porsi yang kita sebut tadi. Nasi tak lebih daripada segenggam, sayur dan juga protein. Nasi ni Hanif nak tanya tadi kan jenis-jenis beras tu. Okay, kalau sebaiknya makan brown rice ataupun red rice lah. Red rice beras merah Yes. tapi beras merah lagi susah sikit nak dapat daripada beras perang. Itu lagi baik daripada nasi putih lah. Kalau dah tak ada pilihan tu, beras perang tu baik jugalah. Ya. Ada sejenis lagi yang popular juga dipanggil parboiled rice. Parboiled rice ni dia dah rebus sikit dalam proses tu lah. Dia dah rebus sikit. Yang ini pun boleh, because parboiled rice dia punya GI value juga sangat rendah. Kita ada komen Abang Yus. Okey. Saya bacakan sikit komen daripada Kuwatun Akilah tadi. Dia tanya tentang gula putih tu boleh tukar kepada gula perang. Tu sama ke? Gula tetap gula lah sebenarnya. Gula perang tu tak dah lebih sihat daripada gula putih. Tapi saya rasa kalau boleh switch untuk natural sweetener macam buah-buah lagi bagus lah. Okay. Kalau boleh jangan guna gula. So kalau nak cerita gula sendiri pun dah panjang sangat topik tu. Jadi kalau betul-betul gula tu memang kena elakkan betul-betul lah. Ya. Okey, kita teruskan dengan hidangan iftar Abang Yus. Okey, iftar jangan gelojoh makan. Okay, itu yang tadi tu, tips tadi tu. Sunnahnya berbuka dengan kurma. Ya, kurma pun tengoklah 1 hingga 3 biji.
air kosong dan buah. Penting juga untuk ingatkan ya, makan buah ni jangan treat as dessert ya. Buah ni kita makan sebelum meal. kita Ya. meals. Ya. Itu pun sunnah Nabi SAW. Ya, supaya buah dicernakan dengan lebih Ya, baik betul. ya. Kalau dah lepas you makan ni, buah tu takkan dicernakan dengan baik. Sebenarnya saya pun nak tanya kat Abang Yu sendiri, adakah kurma ni ada sejenis buah ataupun bukan? Ya. Buah. Jadi kita konsum kurma dulu sebelum Ya. kita makan makanan yang lebih besar lah. Kalau you ada berbuka dengan kurma, buka dengan kurma followed by buah. Okey, dan baru makan yang lain lah. Setengah orang dah berbuka macam ini dulu, dia orang sembahyang maghrib dulu. Solat maghrib dulu, kemudian baru lepas solat tu baru makan yang heavy. Selalunya orang berbuka nak makan nasi kan. Nasi tengoklah porsi yang macam kita discuss tadi. Saya pun dapat rasakan yang kita patut ialah kalau kita nak berpada-pada dalam makan tu sendiri, kita patut mulakan dengan tiga perkara ni dulu, dan kemudian kita laksanakan solat maghrib, kemudian baru kita teruskan dengan hidangan yang lebih besar. Kita nak sembahyang tarawih kan. Jadi jangan heavy sangatlah makan. Sebab tu Abang Yus cerita lagi pasal more. Sebab kita bukan setakat kita berhenti makan dekat iftar, kita belasah habis-habis lauk makanan, tapi kita ada portion yang berikutnya lepas tarawih tu, mungkin dalam pukul 9.30 kita teruskan dengan more. Teruskan Abang Yus. Selalu kat surau kalau more serve apa ni? Itu ganas juga tu lauk dia tu. Mau kuih muih kari pak 3 biji saya bedal tu. Kan kalau surau-surau di kawasan mewah lagi mewah. Betul. Makanan Nasi Arab ada tu, nasi Arab. Kan nasi Arab. Tapi sekarang musim PKP dengannya masjid-masjid tak dibenarkan lah buat ramai yang buat take away kan. Mungkin take away ambil bawa balik saja. Okey, untuk more ni sebaiknya jangan makan banyak sangat sebab kita dah nak tidur. Okay, so kita tak nak tidur dalam keadaan perut yang penuh sebab nanti tak hadam kan. Air pun jangan minum banyak sangat sebelum nak tidur. Saya sarankanlah untuk more ni makan buah-buahan ataupun boleh juga makan whole grain bread ya. Kalau ada biskut pun boleh, tapi cari yang wholemeal ataupun oats ke. Janganlah makan Oreo ke, chocolate chip cookies ke. Okey. Boleh juga minum susu, bagus, dan minum juga air kosong. Tapi jangan immediately tidur lah, biar at least sekejap. Biar dia turun dulu, kemudian baru tidur. Mungkin boleh teruskan dengan sunat witir dulu sebelum tidur. InsyaAllah. Jadi begitulah nasihat ataupun tips yang sangat berguna untuk kita sama-sama kongsikan, sama-sama kita dengarkan daripada Abang Yu sendiri. Beliau adalah pengamal makanan diet yang pakar lah dalam bidang ini. InsyaAllah kalau anda ada lagi soalan yang nak ditanyakan, boleh terus bertanyakan soalan sebab kita kesuntukan masa kali ini. InsyaAllah. Hari ni kita tak cerita pun pasal makanan keto hari ni tak sempat. Because kalau keto lagi strict lah. Keto lagi strict. Yang ini memang tak boleh langsung kan. Tapi hari ni Abang Yus cerita secara general macam mana kita nak ubah sifat pemakanan kita kepada yang lebih baik, Abang Yus. Ya, betul. Jadi kepada anda yang berniat untuk mengurangkan berat badan di bulan puasa ini adalah tips yang sangat berguna untuk anda amalkan. InsyaAllah anda boleh kongsikan pengalaman anda yang dah mengamalkan tips-tips macam ni. InsyaAllah pasti berkesan insyaAllah kalau anda terus konsisten, terus disiplin mengamalkannya. Betul Abang Yus? Lagi satu, kalori ya. Kalau biasa makan 2000 ataupun 2500 kalori sehari, bulan puasa ni memang naturally akan makan kurang lah, because kita pun dah kurang makan kan. So kalau kita boleh kurangkan jumlah kalori sehari tu dalam 500 hingga 600, itu on the average lah, lebih kurang boleh lose dalam 1 kilo a week lah, sekilo seminggu pun boleh. So mungkin lepas saja puasa ni mungkin dalam 5 kilo kita boleh hilang. Betul Abang Yus? InsyaAllah kalau betul-betul buat. So kalau nak lebih daripada 5 kilo tu, boleh cuba keto lah. Ya. Okey, rasanya kita pun kesetukan masa sebab lepas ni kita ada satu lagi segmen yang baru diperkenalkan Abang Yus. Excited ni. Excited apa benda yang nak dihidangkan dekat kita punya set studio ni. Kita kembali lagi bersama Abang Irwan Muhibbin dalam rancangan seterusnya, dalam segmen seterusnya, iaitu Aki Shop. Aki Shop. Jangan ke mana-mana, okey? Hai guys, Assalamualaikum. Okey, orang Melaka kini dah ada lubuk baru tau, nak cari barang bakery. Nak tahu kat mana?
Aki Bekmat lah, baru saja buka di Cawangan Melimau. Kami, kedai bahan bakery yang dah 5 tahun membantu para bakers ni mendapatkan bahan-bahan lengkap di Kajang Selangor. Untunglah orang Melimau sebab dah jadi lubuk kedua kami. Ya, dah tentu kami sendiri pemilik bisnes orang Islam, memastikan semua bekalan kami adalah selamat dan halal dan thayyiban. Tanpa was-was, langkahlah masuk kedai kami. Macam-macam ada. Barang sejuk sampailah kotak-kotak dan bekas kek tau. Apa tunggu lagi? Gaji pun hari ni dah masuk. Mari ke Bandar Melimau, terus cari kedai kami. Bawalah saudara mara ke, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak untuk tengok-tengok keperluan kek bakery di kedai kami ni. Dengar cerita McD pun baru je buka ni. Dah alang-alang ke McD tu, ke belakang sikit, bolehlah datang singgah-singgah di kedai kami di Jalan BMU 2. Jumpa anda di Aki Bekmat Melimau ya. Alright, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Abang Yus dan Anip. Masya Allah, tadi perkongsian yang luar biasa daripada Abang Yus. Memang kalau kita memberi perhatian kepada kita punya diet, insya Allah memang dia akan efek kita punya minda physiological lah. Is it physiological, Abang Yus? Fizik and then mental and then juga spiritual. Kalau kita nampak tak Abang Yus, kita punya explanation tadi sebelum nak daripada sahur lagi kan, nak jalani puasa tu macam mana kita kena bersiap, and then nak sebelum dah berbuka macam mana nak berbuka, nak siap untuk tarawih macam mana nak siap, sebelum tidur pun macam mana. Subhanallah, luar biasa. Ini semua ada dalam agama kita, dan insya-Allah kebaikan tu kita nak share kepada semua orang. Okey, dan kepada yang dah menonton masih lagi setia dengan kita orang, alhamdulillah. Inilah yang kita nak sajikan kepada anda semua. Kita nak share kepada anda semua dalam segmen yang terbaru dalam Aki Show, iaitu Aki Shop. Ini luar biasa ni. So, nampak tak apa yang ada dekat depan kita orang sekarang ni? Ada oven 120 liter. Besar tu. Tadi Abang Yus cerita dia tak sangka besar macam ni. Pasal dalam gambar nampak kecil je. Dan depan mata, ya Allah, besar. Yes. Dan inilah oven yang banyak, kalau tak salah, oven yang sangat-sangat popular popular kepada para bakers. Yang dan lebih-lebih lagi yang datang ke Aki Bekmat. So Nip, boleh tak cerita sikit macam mana, apa yang Okay, first nak tanya, who will want to have this? Siapa yang nak akan ada the oven ni kat rumah? Tadi Abang Iwan dah sebut sikit bakers, betul kan? So bakers selalunya adalah usahawan lah. So mereka menggunakan oven besar ni untuk membakar dia orang punya produk. Abang Yus sendiri pun dah pengalaman rasanya menggunakan oven ni. Tapi saya belum 120 liter lagi. sekarang guna berapa liter Abang Yus? 60, separuh. Okay. So mungkinlah in future kan, as a bakers mereka nak upgrade dia orang punya capacity, product capacity, terutamanya musim raya ni. Yes. Kadang-kadang before this kita hanya boleh bakar sehingga 50 cookies satu masa kan. Tapi kali ni double the production lah. Daripada 100 kepada 200 pula. Faham. Dalam menggunakan elektrik yang sama dan masa yang sama, dan mereka boleh double the production. Output lebih Nak dekat raya ni, siapa yang buat biskut, buat cookies semua tu memang nak cepat lah. Time is of the essence. Masya-Allah. Okey, kalau tentang tentunya banyak brand kat luar sana yang menawarkan oven-oven yang macam ni.
Innofood, ada kelebihan tentang brand Innofood yang Hanif sendiri yang dah guna, dah mengalami macam mana? Okey, secara Akibik Mat sendiri adalah pengedar Innofood di kawasan Kuala Lumpur dan Selangor ni. Jadi kita dah bersama produk Innofood ni sepanjang kita berada di sinilah dalam 4 tahun ke 5 tahun. Dan alhamdulillah produk Innofood ni sendiri telah membawa kepada satu lembaran baru kepada bakers-bakers di sini sebenarnya. Mereka dah start menggunakan Innofood kerana Innofood ni sendiri Abang Irwan, dia dia hanya mengeluarkan produk-produk untuk bakers saja. Dia tak buat TV, dia tak buat aircon, dia tak buat. Jadi khusus dia aja. Selain daripada oven, mereka ada juga seperti mixer, stand mixer. Jadi produk-produk yang khusus lah untuk para bakers. Itu yang special. Jangan-jangan pengasas dia baker juga kot. Betul. Saya rasa mungkin kita boleh jemput nanti ni. InsyaAllah. Saya rasa mungkin dia ada sedang menonton mungkin. Sedang menonton mungkin. Terima kasih Innofood. Okey. Tapi yang paling istimewa Abang Irwan sebab oven ni banyak sangat pilihan di luar sana. Tapi yang istimewa oven ni selain daripada saiz dia yang besar adalah paparan dia adalah digital. Faham. Jadi kesukaran bakers ni diorang perlu nampak berapa suhu oven ni. Daripada jauh je diorang dah boleh nampak dia punya paparan digital LCD tu sendiri. Masya-Allah. Dalam pengalaman Bayus betul ke Bayus? Suhu tu penting, suhu tu kena precise sebab tengok resepi different a few degrees pun kadang boleh membuatkan kek atau biskut tu tak jadi. Masya-Allah. Cerita resepi Abang Yus punya buku resepi yang Abang Yus siapkan dulu untuk Filter Hati tu. Mungkin kita boleh pairkan sekali kot. Bolehkah kita share? Is it available? Boleh kita sharekan kepada semua? Mungkinlah kita boleh share, tapi yang itu banyaknya untuk kita lah, untuk kita produk sahaja. Guna oven tak? Banyak guna oven tak? Kebanyakannya adalah menggunakan oven. Sebab banyak makanan tu adalah kita bake dalam oven. Sebab kadang-kadang oven yang biasa yang pakai dial biasa tu boleh je, tapi kadang-kadang dia tak precise kan. So kita tak pasti, especially kalau oven tu dia tak ada, bila you pusing tu dia pusing smooth je. Tu lagi kadang-kadang kita tak tahu betul ke kan dia punya putaran dia. Kalau oven lama lagi bila benda tu dah loose kan. Kita pun tak tahu berapa suhu dia kan. So kalau digital ni more precise lah kan. Luar biasa. So ini oven dan insyaAllah tadi soalan tu sebenarnya kita tak prepare. Saya memang teringat yang Abang Yus ada keluarkan satu resepi, buku resepi keto lifestyle lah. Ada 100 lebih resepi dalam tu kalau tak salah. InsyaAllah nanti kita akan bincangkan dengan Abang Yus macam mana kita nak pasangkan dengan apa-apa yang kita tawarkan dalam Aki, malah dalam Aki Show sekalipun, insyaAllah. So yang sangat-sangat menarik yang kita orang nak inti Aki Shop ni adalah deals ataupun promosi. Okey. Kepada anda yang menonton, insya-Allah hari ini memang Aki Shop ni is designed for you, kepada para penonton, para peminat Aki Show. Okey, insya-Allah. So Hanif, can you tell us what is the special promotion yang hanya ada untuk para penonton Aki Show? Alamak, berdebar ni. Kalau tak tengok dah lepas ni dah tak ada promosi tu dah tak ada. So kita minta Hanif dulu ceritakan macam mana dia punya promosi. Betul Abang Irwan, kita memang akan adakan promosi yang sangat special untuk penonton-penonton Aki Show sahaja yang menonton rancangan ini secara live. Jadi apa promosi dia? Tapi sebelum tu saya beritahulah dia punya nilai sebenarnya. Yes. Kan. So Abang Yus pun ada bisik-bisik saya tadi, dia kata berapa harga ni kan. Jadi sekarang dijual di Akibik Mat adalah harga dia, boleh saya tunjuk sikit Ini harga dia 799 iaitu harga yang Abang Yus pun dikata wow. Kenapa wow Abang Yus? Saiz ni pun terperanjat. Selalunya kalau 120 liter tu dah 1000 ke atas harga oven. So Abang Yus sendiri dah survey dekat luar sana, untuk harga dan saiz macam ni memang over 1000. Masya-Allah. So untuk yang dijual biasa di Akibik Mat adalah 799. Cuma harga yang dijual di Aki Show ni saja saya akan bagi special promotion. Yes. Macam mana nak dapatkan? Okey, saya cerita dulu sebelum Hanif beritahu harga ataupun promosi special untuk para penonton Aki Show. Saya nak beritahu. Okey, lepas ni kalau bila Hanif beritahu aja, siapa yang nak boleh komen dekat ruangan komen, insya-Allah. Dan saya juga ada post
link kepada website Innofood tu sendiri, yang menerangkan secara detail semuanya tentang oven CL120B. So Hanif, what is the special price that you are going to offer kepada para penonton Sempena Aki Show? bulan Ramadan ni Abang Irwan. Yes. Patut Aki Bekmat memang patut bagi diskaun dekat peniaga-peniaga, terutamanya bakers yang perlukan production yang 2 kali ganda ni. Ya. Jadi saya dengan sukacita ni nak maklumkan, saya nak maklumkan kita ada diskaun RM50. Masya Allah. Ni tuan punya kedai yang cakap sendiri kedai tau. Tuan punya kedai yang cakap sendiri ni. Jadi ini adalah harga asal RM799. Jadi untuk Aki Show punya program kita turunkan RM50. Banyak tu Abang Irwan. Yes. Ini kalau orang lain dengar ni yang dah beli dengan saya sebelum ni, Mungkin ada perasaan, mungkin boleh menimbulkan perasaan yang tidak senang. Tapi atas request kita punya penonton, kita punya team Aki Show sini, Hanif bagilah kita promotion sikit untuk kita punya penonton, bagi Betul. sikit kat diorang. Jadi InsyaAllah hari ini saja saya boleh bagi diskaun RM50, iaitu akan jatuh 749 lah kan? 749. Apa free gift yang ada tu ni? Free gift ni yang special ni sebab saya tak boleh bagi tahu Abang Yus. Oh tak boleh tahu. Sebab kita adakan satu free gift misteri yang akan dibagikan oleh kita punya cashier lah. Baik. So harga special untuk para penonton Aki Show 749. Harga biasa 799, tapi bos Aki Bekmat dah bagi RM50 diskaun. So 749 hanya untuk para penonton Aki Show. Siapa nak, tolong komen dekat ruangan komen sesi live ni. InsyaAllah nanti admin akan menghubungi anda. Okay? So insyaAllah ini bukan apa orang kata, salah satu usaha kita adalah untuk apa orang kata, macam Hanif cakap tadi lah, dan kita sebagai apa orang kata, penerbit Aki Show ni, we want to reach out to everybody out there, especially the bakers kan, pasal dia orang lah mungkin Abang Yus boleh cerita sikit macam mana pengalaman dalam sebagai seorang yang menyediakan makanan tu lah, so to speak, kepada masyarakat, lebih-lebih lagi dengan kita ni kan. Berapa pentingnya alat-alat dalam penyediaan makanan tu. Orang selalu sampai makanan aja kan, dia tak perasan dalam bertepuk tampar dalam kat dapur tu kan, bersilat bersilat. So what do you think, what can you share Abang Yus tentang how to have, betapa pentingnya ada alat yang betul dan baik di dalam kita punya kitchen. Sebagai baker lah, especially keto baker, kita nak kena make sure lah alatan yang kita ada tu reliable. Imagine kalau tiba-tiba oven rosak kan, nak kena ada backup lah. Lagi satu oven yang besar macam ni, of course kita punya production tinggi kan. Boleh masuk lagi banyak loyang kek dan juga loyang biskut. Itu penting lah, especially kalau you punya demand dah high dan time is short kan. So takkanlah nak suruh customer tunggu seminggu pun nak dapat kek. Nak lagi raya kan. Betul tak ni? Masya-Allah. Jadi Abang Yus sebut tadi time kan. Time tu sangat penting. Bila sekali bakar tu Abang Yus mungkin 2 biji kek burn cheesecake 2 biji terus Abang Yus. Yang ni nampak gaya macam 4-6 kan. Boleh buat dia punya ruangan-ruangan yang separate kan. Masya-Allah, luar biasa. So alhamdulillah hari ni Aki Shop, segmen Aki Shop kita sajikan hari yang pertama insya-Allah, dan bukan yang terakhir. Kami nak the message that we want to put out is that we are here to support all the bakers insya-Allah. Aki Show, kehadiran Aki Show ni macam daripada mula ni Hanif dan isteri mengadakan Aki Bekmat untuk bukan saja untuk menghidupkan suasana baking tu dengan menyajikan produk-produk baking, tapi juga kita nak beritahu ini adalah lebih lagi dalam masa sekarang ni adalah satu pilihan yang kita boleh ambil untuk menjana ekonomi kita sendiri. Betul, kan? Baking. Kalau tak salah, ini kalau nak cerita ni panjang lagi, tapi jangan lepaskan peluang untuk dapatkan oven ini CL120B Innofood yang Hanif dah bagi diskaun RM50 daripada RM799 ke RM749 hanya untuk para penonton Aki Show. Okey, kepada anda yang mungkin tak dapat, mungkin nak beli tapi tak ada ni, tapi dia kenal kawan.
Mungkin kawan dia perlu. Mungkin nak bagi tahu. Beritahu kawan dia suruh tengok. Beritahu kawan anda semua untuk tonton Aki Show. Boleh tag nama kawan dekat Boleh bawah tag komen. juga. Tapi insya-Allah yang kita nak mempromosikannya lah. Kalau boleh saya beritahu teruslah. Bukan saja kita nak bukan saja ini, tapi ilmu tadi. Kalau you tonton Aki Show, we want you to watch Aki Show because a lot of knowledge is being decimated by Anip, especially Abang Yus, tentang cara diet kita, bagi untuk orang Malaysia kan. So insyaAllah, Alhamdulillah, Aki Shop hari ni yang pertama, doakan kita dapat terus memberikan yang terbaik untuk anda. Jadi jangan lupa terus saksikan, terus sokong Aki Show. Kita ada Aki Show, Mini Aki Show. Mini Aki Show. Selang-selang. So Aki Show satu minggu, Mini Aki Show satu minggu lain, dan insyaAllah kita tak mau berhenti daripada menjadi sebab kepada kebaikan kepada anda semua. Okey, itu saja daripada kami. Saya Irwan Muhyiddin. Saya Hanif. Saya Pak Abang Yus. Dan terus setia dengan Aki Show. Okey, jumpa lagi minggu hadapan dalam Mini Aki Show. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Hanif. Aki Show. Hari ni tak ada syuting Aki Show ke? Tak ada. InsyaAllah besok. Okey, insyaAllah. So, ni baru balik daripada Aki hantar ke ni? Kalau keluar daripada venue, maknanya betul lah. Aki hantar. Cik Hanif, macam mana proses Aki hantar ya? Boleh terangkan sikit tak? Sekejap lagi saya akan terangkan. Stay tune Proses Aki hantar bermula apabila kami terima pesanan anda melalui WhatsApp kami. Kemudian kami akan siapkan pesanan anda dengan secepatnya. Dan yang terakhir sekali, kami akan terus hantar barang yang anda pesan tadi ke pintu rumah anda. Dan yang terakhir sekali, kami akan terus hantar barang-barang yang anda pesan tadi terus ke pintu rumah anda. Okey? Ya. Jangan tweet dia macam tu.